Assalamualaikum, nama saya Fatin Nazira binti Cik Muhammad Nasir. Saya akan membentangkan tajuk PTA saya iaitu keberkesanan penggunaan peta pemikiran Aiting dalam pemahaman teks Komsas novel bagi pelajar sekolah menengah. Bidang kajian yang dipilih ialah komponen sastra di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Abu Hassan. Terdapat 3 objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti minat pelajar terhadap pembelajaran Komsas novel dalam bahasa Melayu. Yang kedua, menganalisis tahap kefahaman pelajar terhadap bahan bacaan Komsas novel bahasa Melayu dengan penggunaan peta pemikiran Aiting. Dan yang ketiga, membincangkan keberkesanan penggunaan peta pemikiran Aiting dalam pemahaman teks Komsas novel. Seterusnya adalah sorotan kajian, antaranya adalah kajian lepas yang dilakukan oleh Dr. Arif bin Muhammad pada tahun 2009 berkaitan kesesuaian pemilihan teks cerpen dan novel dalam pengajaran bahasa Melayu. Kajian melibatkan seramai 55 orang responden bertempat di 7 buah sekolah di sekitar daerah Kuantan, Pahang. Dapatan kajian beliau mendapati majoriti pelajar minat dan mempunyai persepsi yang positif terhadap pemilihan teks dan novel Komsas dalam pengajaran bahasa Melayu. Manakala dari segi pemilihan teks, pelajar lebih berminat ke arah ciri-ciri teks yang mudah, menarik, bermutu dengan mengandungi nilai murni dan juga popular. Kajian yang beliau lakukan adalah melibatkan kesesuaian pemilihan teks cerpen dan novel Komsas dalam pengajaran bahasa Melayu, manakala kajian ini hanya memfokuskan satu teks Komsas iaitu novel sahaja. Seterusnya adalah penyataan masalah. Komponen sastra menjadi satu elemen yang penting dan diajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Murid kurang berminat untuk belajar mengenai Komsas novel kerana penggunaan perkataan dalam teks novel yang sukar difahami oleh pelajar. Oleh itu, mereka hanya fokus untuk lulus peperiksaan sahaja tanpa menghayati karya sastra tersebut. Kenyataan ini disokong oleh Harrison Razi dan Khaltum Ibrahim 2010 yang menyatakan bahawa murid suka memahami novel kerana bahasanya adalah berbelit-belit dan tidak disampaikan secara langsung. Selain itu, kenyataan ini turut disokong oleh Zamri dan Nur Aisyah pada tahun 2011 yang menyatakan bahawa murid mempelajari Komsas semata-mata untuk lulus peperiksaan. Oleh itu, pemusatan utama penyelidik dalam kajian ini ialah untuk melihat keberkesanan penggunaan peta pemikiran Aiting dalam pemahaman teks Komsas novel bagi pelajar tingkatan 3. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kuantitatif berbentuk tinjauan. Reka bentuk tinjauan sekolah dilakukan bagi mengumpul maklumat dan kemudian menganalisis untuk menjawab persoalan kajian. Penyelidik menggunakan kajian kuantitatif iaitu menggunakan borang soal selidik dalam bentuk Google Form yang akan diedarkan kepada responden. Terdapat 3 bahagian di dalam borang soal selidik tersebut iaitu bahagian A mengenai maklumat diri pelajar, bahagian B pengetahuan mereka terhadap peta pemikiran Aiting dan juga bahagian C keberkesanan peta pemikiran Aiting dalam pemahaman teks novel. Sampel kajian yang digunakan pula ialah persempelan rawak mudah. Di dalam persempelan rawak mudah ini, setiap subjek yang dipilih adalah dalam populasi terpilih dan mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Caranya adalah dengan memasukkan kesemua nama atau identiti ke dalam suatu bekas dan seterusnya melakukan cabutan. Penyelidik menggunakan 40 orang responden yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan tingkatan 3 di satu sekolah dalam daerah Tanah Merah, Kelantan. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan penilai dan rakan seperjuangan sekalian. Jadi pada hari ini, saya Siti Syazah Khalidah binti Ibrahim, kad matrik bernombor D2018108245 akan membentangkan proposal projek tahun akhir saya yang bertajuk Persepsi Guru terhadap Penggunaan Podcast dalam Pencapaian Kemahiran Mendengar Murid. Bidang bagi kajian yang saya jalankan adalah bidang pendidikan bahasa Melayu dan di bawah seliaan Profesor Dr. Abdul Rasid bin Jami'an. Pertama sekali, saya akan menerangkan serba ringkas berkenaan pengenalan kajian ini.
Tujuan utama kajian yang saya jalankan adalah untuk meneliti penggunaan podcast sebagai salah satu bahan pengajaran dan pembelajaran PDP yang mempengaruhi pencapaian kemahiran mendengar murid. Perkara ini sememangnya berkait rapat dengan corak PDP ke arah pembelajaran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang dilihat menjadi salah satu pendekatan utama dalam meningkatkan tahap pembelajaran murid. Oleh yang demikian, salah satu bentuk teknologi digital yang dilihat mampu memberi kesan terhadap perkembangan gaya dan strategi pembelajaran murid ialah dengan penggunaan podcast. Jadi, objektif utama kajian ini adalah untuk meninjau persepsi guru terhadap penggunaan podcast dalam pencapaian kemahiran mendengar murid bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Manakala objektif khusus kajian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan podcast sebagai bahan pengajaran dalam kalangan guru Bahasa Melayu dan mengenal pasti persepsi guru terhadap pencapaian kemahiran mendengar murid berdasarkan penggunaan podcast dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Bagi menjawab objektif kajian, maka 3 persoalan kajian telah dibina, iaitu soalan yang pertama, apakah faktor yang mempengaruhi guru untuk menggunakan podcast sebagai bahan pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu? Soalan yang kedua, sejauh manakah penggunaan podcast sebagai bahan pengajaran membantu meningkatkan pencapaian kemahiran mendengar murid? Dan soalan yang ketiga, adakah penggunaan podcast memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru? Untuk menyokong kajian ini pula, saya telah meneliti beberapa kajian yang berkaitan seperti kajian yang dijalankan oleh Ashraf, Narozi dan Salami pada tahun 2011 yang menyatakan penggunaan podcast memberi kesan yang besar terhadap pemahaman pendengaran pelajar. Kajian tersebut melaporkan peningkatan yang signifikan terhadap kemahiran mendengar bahasa Inggeris pelajar melalui penggunaan podcast. Dapatan ini turut disokong oleh Lane pada tahun 2016 yang berpendapat bahawa kemahiran-kemahiran penting seperti kemahiran mendengar, bertutur, penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal mampu dibina sepanjang proses PDP berasaskan podcast. Beliau juga mendapati podcast mampu meningkatkan kefahaman murid terhadap bahan yang disediakan dalam bilik darjah. Bagi metodologi kajian pula, secara umumnya, kajian ini adalah kajian kuantitatif berbentuk deskriptif yang menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Sampel kajian adalah terdiri daripada guru Bahasa Melayu di daerah Bacok, Kelantan yang mempunyai populasi seramai 127 orang dan 30 orang dipilih sebagai sampel kajian berpandukan jadual Craigie dan Morgan. Kajian ini menggunakan set soal selidik yang terbahagi kepada 4 bahagian dan merangkumi 6 item soalan dalam setiap bahagian. Dan data pula diperoleh mengikut skor min dan sisihan piawai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Yasmin Syamimi binti Muhammad Arifin, pemegang nombor matrik di 201810825007. Tajuk kajian saya adalah keberkesanan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. 1. Kajian perbandingan. Bidang kajian ini adalah bidang pendidikan Bahasa Melayu. Kajian ini adalah di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Abu Hassan bin Abdul. Bagi surutan kajian, terdapat beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Antaranya, kajian telah dilakukan oleh Zamri Mahamud, Nur Aisyah dan Muhammad Nur pada tahun 2011. Kajian tersebut bertajuk Persepsi Guru tentang Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran Komponen Sastra Bahasa Melayu. Dapatan kajian tersebut merumuskan bahawa penggunaan teknologi multimedia dalam pengajaran Bahasa Melayu khususnya Komsas masih belum meluas kerana guru sudah terbiasa dengan menggunakan kaedah konvensional. Seterusnya, kajian turut dilakukan oleh Mahzan Arsyad pada tahun 2005 yang bertajuk Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Dapatan kajian tersebut menjurus kepada penguasaan guru dalam memaksimalkan penggunaan teknologi multimedia semasa PDP berlangsung khususnya bagi pembelajaran literasi bahasa.
Oleh itu, berdasarkan kajian-kajian lepas, jelaslah bahawa penggunaan teknologi multimedia dilihat sangat membantu guru dalam melaksanakan PDP yang lebih efektif dan berkesan. Oleh hal yang demikian, dalam kajian ini, pengkaji akan membuktikan kaedah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia dalam PDP Bahasa Melayu. Seterusnya, masalah kajian. Penggunaan multimedia semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dilihat masih kurang diaplikasikan oleh guru-guru kerana mereka lebih gemar menggunakan kaedah konvensional. Kaedah konvensional pula dilihat adalah satu perkara yang biasa dan kurang menarik minat murid. Selain itu, pengajaran tradisional dalam bilik darjah ini akan menjadikan murid lebih pasif dan bersifat komunikasi sehala. Seterusnya, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu mempunyai 5 kemahiran berbahasa. Sehubungan dengan itu, guru Bahasa Melayu perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengubah suai pendekatan dengan menggunakan teknologi multimedia agar selari dengan keperluan pelajar bagi menguasai 5 kemahiran bahasa tersebut. Oleh itu, dalam kajian perbandingan ini, pengkaji akan membuktikan kaedah penggunaan teknologi multimedia yang paling berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Yang kedua, membincangkan persepsi murid serta kesan penggunaan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Yang ketiga, membandingkan kelebihan dan kelemahan pelbagai teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Seterusnya, bagi kaedah kajian pula, pengkaji menggunakan kaedah campuran iaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif melalui cara menemu bual dan mengedarkan borang soal selidik. Bagi persempelan kajian pula, pengkaji menggunakan seramai 20 orang murid dan 5 orang guru Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Baloi Pontian Johor bagi menjawab persoalan dalam kajian ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada penilai dan rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Catherine Kacuk Anakudi, memegangkan metrik bernombor D 2018-108-2468. Saya mengkaji bidang morfologi dalam pendidikan dengan tajuk kajian Kesan Teknik Interaksi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tata Bahasa Murid Tingkatan 1. Pensyarah yang menyulia saya iaitu Profesor Dr. Abdul Rashid bin Jami'an. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KSSM 2016 menyatakan aspek tata bahasa perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajar melalui pengajaran yang terancang dan berkonteks, menggunakan teknik yang berkesan dan sesuai supaya murid memahami dan menggunakan tata bahasa dengan betul dan dalam lisan dan penulisan. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada kesan teknik interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa murid tingkatan 1. Terdapat 3 objektif yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti teknik interaksi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa murid tingkatan 1. Yang kedua, membandingkan main score antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan menggunakan ujian pra dan ujian pasca. Dan yang ketiga, menganalisis kesan penggunaan teknik interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa. Saya telah menyediakan 3 soalan dalam kajian ini. Yang pertama, apakah jenis teknik interaksi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa murid tingkatan 1? Yang kedua, apakah perbezaan hasil antara ujian pra dan ujian pasca dalam kumpulan keawalan dan kumpulan rawatan? Soalan ketiga pula, sejauh manakah kesan penggunaan teknik interaksi mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran tata bahasa? Antara masalah dalam kajian ini iaitu tiada kepelbagaian teknik mengajar guru. Muhammad Khairuddin et al. 2014 telah
menunjukkan dalam kajian beliau, pembelajaran membosankan telah mendapat nilai min yang tinggi. Masalah lain pula iaitu murid beranggapan pembelajaran tata bahasa merupakan pembelajaran yang sukar. Masalah ini telah dibuktikan dalam kajian Abdul Rashid dan Ilmu Lebet 2010 dengan menyatakan ramai responden yang berpendapat bahawa pembelajaran tata bahasa adalah mengelirukan dan sukar difahami. Untuk menyokong kajian ini, saya telah meneliti beberapa kajian penyelidik. Antaranya ialah Abdul Rashid Jamiat et al. 2016 yang bertajuk Interaksi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Dan dapatan beliau menunjukkan kelemahan penguasaan tata bahasa memberikan kesan terhadap kemahiran menulis. Oleh itu, tata bahasa hendaklah diajar dengan baik agar tidak memberikan kesan terhadap kemahiran lain. Saya juga telah meneliti kajian Muhammad Musfi 2017 yang bertajuk Model Interaksi Sosial dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial. Beliau mendapati model ini sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran kerana menekankan hubungan baik antara murid dengan persekitarannya sama ada bilik darjah, guru dan rakan-rakan. Oleh itu, dengan menggunakan model ini, guru dapat membina interaksi yang baik semasa sesi pembelajaran dengan murid. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian kaedah kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif deskriptif eksperimental kuasi yang hanya melibatkan ujian pra dan ujian pasca. Antara alat yang digunakan dalam kajian ini iaitu rancangan pengajaran harian, model eksperimen kuasi merujuk kepada CUA 2006, ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra dan ujian pasca menggunakan aras dan bentuk yang sama tetapi soalan yang berbeza. Nilai min dari ujian T digunakan dalam kajian ini untuk melihat kerelevanan hipotesis dalam kajian. Bahagian terakhir dalam pembentangan saya iaitu sampel kajian. Lokaliti kajian ialah di SMK Kapit nombor 2. Seramai 30 orang murid tingkatan 1 dalam satu kelas sahaja dipilih sebagai responden kajian dan kemudian dibagikan kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kajian ini tidak melibatkan pemilihan responden secara rawak merujuk kepada Frankel dan Whelan pada tahun 2008. Sebab mengapa murid tingkatan 1 dipilih sebagai responden kajian adalah untuk melihat tahap penguasaan tata bahasa Melayu di awal peringkat sekolah menengah dengan menggunakan teknik interaksi. Saya mengakhiri pembentangan saya dengan ucapan sekian terima kasih.